Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita cerita dulu tentang malam ni satu topik yang simple tetapi cukup menarik sebab dia murah, free of charge. Ini dinamakan pokok salam atau daun salam bagi mereka yang belum pernah melihatnya. Dekat-dekat tengok ni. Jadi saya nak cerita tentang daun salam tu supaya anda boleh dapat satu lagi yang kita mohon setiap kali kita antara dua sujud tu kan, kita kata apa tu, afani kan, betul tak, supaya sihat wal afiat. Jadi ini antara salah satu daripada yang Tuhan jadikan nampak kalau di tepi jalan atau di kampung-kampung nampak macam biasa je. Dia tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah, tapi cantik kalau letak di tepi-tepi rumah. Saya mendapat warna hijau. Dia juga ada beberapa belas khasiat, tapi hari ini saya nak fokus mungkin 10 cukup. Saya dah bagi tahu jenis-jenis penyakit yang boleh kita ambil sesimple, semudah 2 helai, ataupun yang besar-besar ni sehelai cukup. Okey, jangan besar sangat, jangan tua sangat, jangan terlalu muda sangat, ambil yang sederhana. So ini antara yang terbaik anda boleh belajar pada malam ni. Boleh? Ada lebih kurang minimumnya 10 yang telah menjadi fakta, dan lagi 5-6 tu sebagai mitos ataupun kepercayaan ataupun cuma kadang-kadang petua-petua orang tua-tua. Tapi dari segi kajian yang malam ni saya nak fokus. So selagi mana kita sebagai saintis memang kita nak cerita-cerita yang telah ada kajian, tapi kalau ada betul-betul dan testimoni yang baik-baik pun kita tak nak tolak langsung, maklum sajalah. Kadang-kadang sebelum kita confirm dengan saintis, orang tua-tua dulu dah jumpa pun, berbelas ataupun berpuluh-puluh ribu tahun dahulu pun dah ada dah. Contoh kalau you dengar Habatus Sauda semua tu dah ribuan tahun. Betul? Baik. Bagi anda yang dah bersedia, sila ambil nota. Pada hari ini kita cerita tentang bay leaf ataupun daun salam. Selalunya dibuat sebagai bumbu dapur lah, untuk aroma, untuk bagi sedap. Terutama sekali kalau you buat ikan, pepes ikan tu, kalau tak ada daun salam ni, orang kata memang tak komplit. Ada lagi banyak, terutama sekali di Indonesia, daun salam ni merupakan macam makanan harian mereka. Okey, selain daripada dia ada vitamin A, dia juga ada vitamin C, ada folic acid, ada potassium, kalsium, magnesium, seperti biasa kalau ada super food macam ni. Cuma dia tidaklah sebanyak vitamin, minerals yang diwar-warkan dengan umpamanya moringa kan lebih banyak. Kalau you ambil daun-daun lain tu kadang-kadang mungkin lebih canggih. Dia ni simple dan dia punya konten pun bagus, tapi banyaknya belum diketahui. Tapi yang best sekali ialah yang diketahui itu merupakan antara yang terbaik. Contoh nanti you dengar perkataan seperti flavonoids. Flavonoid dia banyak, maksudnya zat khasiat daripada daun-daun yang menghijau dan jenis-jenis herba macam ni, dia antara yang terbaik. Seperti ada satu lagi nama quercetin. Kalau you dengar perkataan quercetin ni, dia antara yang memang farmasi gergasi pun cari dan buat sendiri secara sintetik. Jadi kita tak perlu nak ambil sintetik yang lawan dengan anti purin, ada yang lawan anti kolesterol, ada yang menurunkan gula. Dia tak menurunkan insulin, dia menaikkan insulin. So ada banyak lagi lah yang saya boleh cerita pada malam ini. Kita mula dengan berita terbaik untuk orang kencing manis. Sebab apa? Ramai sangat rakyat. Tuhan ni macam tahu. Dia bagi beberapa penawar, kan Tuhan kata setiap penyakit tu ada ubatnya. Dia tahu ramai orang kena diabetes, so dia bagi yang banyak cara untuk menurunkan diabetes. Saya tak sempat cerita tentang daun salam. Ada seorang tu tanya, saya tak sempat jawab. Jawapannya yes. Diabetes mellitus antara top 5 penyakit yang telah dibuat kajian, mengatakan mereka boleh mendapat manfaat. Berarti glukos anda akan turun melalui minuman air rebus daun salam. Saya duk terfikir nak bagi tahu, tak bagi tahu cara awal-awal. Tapi hampir semua penyakit, kalau you dapat awal-awal tahu cara nak rebus dia, lebih kurang antara 7 hingga 10 helai. Saya ulang, 7 hingga 10 helai ni, okey, ambil 7 helai. Kalau besar-besar 7, kalau kecil-kecil ambil 10 helai. Untuk jumlah air yang berapa? Jumlah air yang lebih kurang, katakan kalau yang ini 3 gelas cukup. Okey,
3 gelas air yang lebih kurang 250 ml ataupun 1 liter lah, senang. Senang fikir macam ni. 10 helai 1 liter air, you rebus dia sampai dapat 1 gelas air yang lebih kurang 300 ml atau 250 ml. Maksudnya you bagi rebus tu, bagi hilang airnya hampir setengah lebih pun tak apa. Setengah, 50% of the water bagi dia keluar, bagi dia ni lah jadi uap semua. You yang tinggal tu you tapis, dan bila you tapis you minum kalau boleh waktu pagi sekali, waktu tengah hari sekali, ataupun setengah orang kalau dia nak tidur. Sebab yang ni juga bagus untuk orang yang tak boleh tidur, dia minum sebelum katakan sebelum tidur lah. Lepas pada pukul 8 tu dia minum 1 gelas. Jangan dekat sangat nak tidur, nanti nak terkencing pula, sebab dia ada elemen diuretik, ada elemen yang senang kencing. Faham? Okey, balik pada diabetes tadi. Saya dah kata boleh diguna pakai, cerita kat seramai mungkin. Cari daun salam ataupun tanam daun salam sendiri. Kalau tidak, you ambil dalam online pun ada sekarang. Yang segar pun boleh, yang kering pun boleh. Okey, ambil sama. Kalau 2 helai lebih pada cukup untuk 1 cawan teh kalau nak buat teh daun salam. Saya baru siapkan 1 cawan, 1 gelas sebenarnya, bukan gelas Tupperware tu, apa orang panggil, tumbler, supaya lepas saya lecture ni masih lagi panas, masuk dalam flask. Air daun salam campur dengan halia sikit, dan nak campur dengan honey pun boleh, ataupun stevia, no problem. Satu amaran, dengar elok orang yang diabetik, disebabkan dia boleh turun you punya gula, takut nanti you dah amal sebulan nampak cantik lagi, 2 bulan cantik lagi. Tapi kalau terlalu lama dan terlalu pekat you punya daun salam tu, you kena stop, ataupun bukan stop, kena selang-seli. Sebab apa? Kalau nampak penurunannya terlalu cantik dan turun, jangan sampai dia jadi hypo pula. Faham tak? Faham hypo kan? Maksudnya jangan sampai dia jadi rendah lah. Kalau terlalu rendah nanti you boleh dapat masalah yang opposite daripada high glucose. Kalau over the border tinggi pun you tak ada masalah, sikit-sikit kan. Tapi kalau rendah, kadang-kadang bawah border, katakan 3 milimol ataupun 2.5, memang you dah pengsan lah. Faham tak? Dan pengsan ni bahaya, sebab you boleh pengsan yang boleh bawa maut pun kalau tak sempat orang bantu you. Baik, habis. So saya kata apa tadi, jangan lupa ya, 10 helai lebih kurang 1 liter air, masak dia, rebus dia sampai hilang air setengah. Yang lain tu ditapis elok, minum. Okey, baik. Nombor 2 yang saya punya minat, dan mungkin anda ramai kat sini pun yang ada penyakit gout. Go out. Okey. Kalau dia tak mau go out, you memang go in lah. Sakit sangat kalau dah kena tu, orang tahu sangat. Disebabkan kita selalu kalau makanan tinggi purin, ya tahu kan, purin seperti daging merah, seperti tomato, ya, kacang-kacang setengah tak boleh makan, ada setengah-setengah daun ataupun sayur-sayur, setengah orang tu allergik kepada bayam, setengah orang, setengah tu tak, ataupun udang, makanan yang organ food, berhati-hati, gobis, cendawan, daun ubi kayu tu jaga baik. Saya kata apa, tomato tadi kan. Okey, baik. So anda semua yang asam urat ataupun bahasa Indonesia tu, kalau kita dipanggil gout, bagus kalau you amalkan macam kita buat diabetes tadi. Apa dia? Rebus daun salam. So semua malam ni konsepnya macam tadi juga, rebus, minum. Kecuali satu je kejap lagi yang you cuma kumur. Sekejap Okey, so nombor 2. Nombor 3 ialah ginjal. Apa ni? Kidney. Buah pinggang. So buah pinggang kita memang terutama sekali dalam kajian ni dia buat lebih kepada batu ginjal, maksudnya batu karang. Okey. So tapi secara menyeluruh, siapa yang sakit kidney, anda tahu kan, macam kita orang yang kena gout dan banyak makan painkiller, pastinya you punya GFR dah dalam julat yang stage kedua, kadang-kadang turun ketiga you tak sedar pun. Hati-hati, sebab buah pinggang ni stage 2-3 masih lagi you main bola pun, stage 4 pun kadang-kadang orang tak sedar. So hati-hati, kalau dah tahu masalah ginjal ni, masalah buah pinggang, salah satu tambahan selain daripada celery, selain daripada amalan
Saya ajar dulu dengan Bali, semua ingat tak? Saya dah ajarkan minuman terbaik dulu. Masukkan satu, mungkin daun salam ni menjadi satu lagi siri supaya you tidak bosan dengan makanan minuman you. So yes, the best for people yang ada batu ginjal, tapi masalah-masalah buah pinggang lain pun boleh, especially yang nak cuba bantu naik daripada 2 nak 1, 3 nak ke 2, jangan 3 turun ke 4 pula. Okay? Tapi kalau you ada stage 4, stage 5, you kena ikut perintah dan instruction daripada doktor pakar anda, boleh. Okay, especially stage 5 jangan melawak. Sebab apa? Dalam daun salam ni ada tinggi dia punya potasium. Ni tak boleh. Kalau you stage 5, potasium tak boleh tinggi-tinggi. Faham? Alright, seterusnya kolesterol. Kan ramai orang kolesterol ni satu disebabkan oleh makanan. Okay, baik. Saya nak you perhatikan tentang kolesterol ni. Ada setengah orang tu disebabkan genetik pun, dipanggil hyperlipidemia. You kontrol macam mana pun masih lagi tak mau nak turun juga, bahkan boleh naik lagi pula tu. Cuba tengok buat dengan air rebus daun salam ni, insya-Allah kena istiqamah lah, dan cek balik setiap 2 bulan you punya result kolesterol. Alright, kalau you ada seterusnya, yang ni berita terbaik untuk satu lagi penyakit yang popular. Malam ni alhamdulillah kita ada habuan untuk mereka yang berpenyakit popular. Apa dia? Satu lagi, satu diabetes, satu gout pun popular juga. Buah pinggang pun dah mula popular, kolesterol pun paling popular. Jadi bila dah kolesterol, blood pressure, insyaAllah. Darah tinggi merupakan satu masalah yang cukup common, menjadi ramai rakyat Malaysia pun dia sama kuatnya dengan diabetes, betul? Sebab mereka tu memang datang 3 serangkai. Kalau you ada A, you kena B. Kalau ada high blood, kadang-kadang kena kolesterol. Dia berkisar antara 3 beradik ni, maka dia pun menjemputlah satu lagi penyakit. So blood pressure boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Terkenal disebabkan blood pressure lah yang saya sebut perkataan quercetin tadi. Quercetin ni dengan ada satu lagi yang dipanggil angiotensin punya inhibitor tu, dia lawan, maka dia bantu untuk dilatation, untuk melegakan saiz pembuluh darah kita. Maksudnya dia relax, dia mengembang, jadi senang peredaran darah, maka kuranglah pressure, jadi tekanan darah pun menurun. Sudah terkenal. Jadi yang saya cerita top 5-7 ni, 5 hingga 6, nombor 7 ni semuanya dah ada kajian. Okay? Anti-inflamasi, maksudnya melawan radangan. Dahsyat kan? Dengan minuman air rebus daun salam, you boleh menurunkan bila inflammation tu kurang, bengkak, merah dan sebagainya. Terutama sekali kita yang ada penyakit sendi atau penyakit urat, maklum sajalah kan, bila dah berumur ni, maka you punya elemen-elemen sakit pun akan berkurangan. Kalau dia dah lawan radangan, maka pain adalah satu daripada ciri-ciri radangan, betul tak? Inflammation kan. Bila inflammation tu dapat ditenteramkan, orang kata sejukkan sedikit, maka you punya kesakitan pun berkurangan. You jangan main dengan perkataan sakit ni, sebab ada orang hidupnya sentiasa setiap hari sakit dia. Kesian dia. Dia cuba tahan tak memakai ubat sakit sebab dia tahu buah pinggang akan rosak, tapi kadang-kadang terpaksa juga. Okey, macam mana nak buat? Sakit sampai tak boleh bergerak. Jantung adalah satu lagi organ yang ada impak melalui minuman air daun salam ni. Berarti positif. Ada jawapan bagi mereka yang dapat, kan tadi dah jaga gula, diabetes, jaga kolesterol, jaga blood pressure, maka jantung automatik akan terkawal juga. Cantik kan? Tuhan jadi itu very nice. Sebab itulah makanan atau cara rawatan alami ni dia baik bukan untuk satu jenis penyakit saja. Walaupun hari tu you makan contohnya untuk jantung, rupa-rupanya kolesterol, dia terbabit juga. Diabetes, saya kata apa tadi, blood pressure, buah pinggang dan seterusnya. Yang ni mungkin masih lagi buat orang kata apa, kajian, walaupun ada sedikit pandangan mengatakan kanser boleh dibantu oleh air daun salam ni. Saya mempercayai dia ada kaitan, ada kebaikan untuk kanser pun. Sebab apa? Dia ada antioksidan, maksudnya dia ada bahan-bahan, terutama sekali flavonoid. Flavonoid tu pendekkan cerita,
khasiat daripada daun-daun ataupun bahan-bahan makanan yang menghijau. Senang cakap lah, flavonoid. Okay? Dan selalunya flavonoid ni banyak tumbuh-tumbuhan yang menghijau daripada herba-herba. So anti-cancer tak heranlah kalau dapat dikonfirmasikan dengan cepat. Sekurang-kurangnya sekarang mereka cuma claim dia dapat menghindar, maksudnya daripada awal prevention. Kalau dia kata cure tu, saya masih lagi ada lagi bahan-bahan lain yang lebih efektif lah, lebih terkenal. Okey. Seterusnya, yang ni bagi mereka yang saya kata apa tadi, sukar nak tidur ataupun yang anxious tu resah, dah gelisah dan stres, terkenal. Wah, dahsyat betul lah daun salam ni. Okey. Satu lagi yang memang popular untuk orang yang bermasalah gugur rambut tak sihat lah, maksudnya rambut senang gugur dan orang panggil apa, nak sampai jadi botak-botak tu, you amalkan minuman ni. Atau yang ni bukan minum saja, you gosok dia, you massage dia, macam buat orang panggil shampoo, air, ataupun buat mask, bukan mask, apa tu, yalah mask, macam orang perempuan kan suka buat mask tu, buat paste lah. Okay, lepas tu lumur kat kepala you pun boleh, ataupun ambil air dia cukup. Termasuklah mereka yang ada dandruff. Okey. Tapi bagi saya selalu kata ada lagi herba-herba yang datang daripada D&D spray tu, hair spray tu yang saya pakai. Alhamdulillah memang tak ada dandruff, memang tak ada masalah. So far insya-Allah lah tak adalah nak nampak macam nak botak sangat-sangat kan, walaupun rambut dah sikit, tapi tak apa. Tujuannya ialah untuk menjaga kesihatan rambut boleh. Lepas tu saya kata tadi, siapa yang ada sakit boleh dikontrol. Sekarang cerita migraine, boleh minum air ni. Siapa yang ada masalah gigi yang nak hitam-hitam ataupun nak jadi plak, tahu plak tak? Tai gigi lah. Okay, so sementara nak jumpa doktor gigi tu, apa salahnya you rajin air yang lebih-lebih tak minum tu, you kumur untuk menghilangkan masalah kekuningan gigi kita. So ni ada kaitannya dengan gigi. Lepas tu ada bagi mereka yang masalah, kalau boleh, ni konflik ni, ada dia mengatakan mengurangkan masalah birth defect untuk janin kita supaya dia sihat walafiat. Tapi saya tak galakkan orang yang pregnant minum air ni, sebab belum cukup kajian yang mengatakan dia okey ke tak okey. Jadi kita tak nak lah bermasalah nanti kan. So kalau boleh, kalau you pregnant atau you tengah menyusu, tak payah ambil, sebab mungkin ni herba, antara herba yang bagus tapi dia kuat. Kita tak nak jadi apa-apa pada you ataupun baby you. Last, dua lagi, kalau siapa ada masalah kulit, bagus minum amalan. Tapi siapa yang ada wound, luka-luka pun boleh. Selalunya luka dua cara minum boleh. You buat paste tadi, dilumatkan dia betul tumbuh, atau you kisar dia, you tampal dia. Okay. Dan saya kata satu lagi, iaitu immune system. Buat masa ni ramai orang boleh claim semua jenis bahan-bahan yang Tuhan bagi melalui tumbuh-tumbuhan mesti ada immune system. Tapi yang ni disebabkan dia punya vitamin A dan vitamin C itu yang menyebabkan dia claim yang dia kuat untuk immune system dia. Bagi mereka yang bawah pada umur 15 tahun, 18 tahun, tak payahlah terlalu banyak minum air ni, sebab kita rasa dalam kajian pun tak menggalakkan lagi. Dia benarkan orang-orang dewasa yang minum ni. Okey, cukup dulu. Jangan lupa untuk mereka yang berpenyakit bahagian dada, maksudnya paru-paru, kalau ada batuk macam, yelah kan, kalau you kena positif ke COVID dan sebagainya, banyak batuk ni, boleh juga amalkan daun salam. Selain daripada saya cerita apa, air panas dengan lemon hari tu kan, dengan air kelapa, ni antara lagi yang you boleh amalkan untuk menghilangkan batuk terkenal. Okey, jaga baik, jangan terlalu dekat dengan nak tidur minum air ni. Sebab apa? Nanti kena bangun banyak kali, sebab dia ada sedikit diuretik. Diuretik ni maksudnya lawas kencing. So kalau you tengah makan ubat-ubat yang untuk penyakit jantung kan, selalunya kalau doktor bagi diuretik, ubat lawas kencing tu, you discuss dulu dengan doktor you, boleh tak, sama ada you boleh ambil sikit lagi tak. Kalau mereka tahu tentang
daun salam lah. Sebab kita doktor tak belajar tentang daun salam ni. Cuma saya nasihatkan, kalau you dah ubat tu dah tinggi dia punya dos, tak payahlah tambah lagi dengan daun salam ni, takut kencing tu terlalu kerap pula. Itu saja tuan-tuan sekalian, untuk bonus malam ni bagi mereka yang suka nak buat ekstra dan nak boost lagi dia punya power, you campur dengan ginger. Tahu ginger? Halia. Ni terkenal lah. Cukup cantik bila kombinasi halia dengan daun salam ni. Setengah orang saya kata apa, campur dengan honey. Setengah orang pergi beli yang modern-modern tu, dia campur dengan thyme. Memang terkenal. Kalau you THYME, you campur dengan thyme ni macam tonic. Boleh campur dengan daun salam ni, cukup cun. Alright tuan-tuan sekalian, terima kasih dulu. Cukup dulu ilmu pada malam ni, saya kira cukup. Dan lagi sekali saya doakan anda selamat, dan kita minta diangkat darjat kita dengan beramal dan juga mempelajari ilmu-ilmu baru insya-Allah dan dipraktikkan, dan kalau boleh di-share. So malam ni tolong share dengan kawan lain, mana tahu kita boleh tumpang sikit pahala dan seterusnya diberi rezeki yang berlebih-lebihan, melimpah ruah. Kita minta aja, jangan risau, Allah tu maha kaya. Lepas tu kita minta apa? Bagi hidayah supaya kita dapat idea-idea baru dan cara-cara untuk mententeramkan jiwa waktu kita sentiasa diduga nanti, dan kita redha. Dan untuk anda yang minta sikit lagi tu, mintalah supaya sihat walafiat, jangan risau, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil balik. Dan hujung sekali lagi kita minta apa? Dimaafkanlah ya yang lepas, yang sekarang, dan tak tahu kita akan banyak lagi tak buat perkara-perkara yang melanggar undang-undang Allah SWT. Namun kita sentiasa berhati-hati kan. Okey, sebab apa? Kita nak dunia kita bahagia, akhirat kita syurga, dan let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.